Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 49 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 543 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan juga menyatakan 3 kluster baharu turut dikesan, iaitu kluster Dragon Boat, kluster 499 dan kluster Champion 7. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat tambahan kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 21 kes bagi kluster Chong Hua KB, 4 kes bagi kluster ABCI, 3 kes bagi kluster Immigration, 2 kes bagi kluster Sempurna Enak dan 2 kes lagi bagi kluster Total. Terdapat 3 kluster baru yang telah dikesan seperti berikut. 6 kes baru pada hari ini telah dikaitkan dengan kes 441 dan 450 yang dilaporkan kemarin. Kluster ini sekarang dikenali dengan kluster Dragon Boat. 1 kluster baru sebanyak 3 kes telah dikenal pasti. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 499. Itu merujuk kepada salah satu kes di dalam kluster tersebut. Satu lagi kluster baru sebanyak 3 kes telah juga dikenal pasti yang melibatkan pekerja-pekerja di pelantar minyak Champion 7. Kluster ini dikenali sebagai kluster Champion 7. Kesemua kes yang dilaporkan pada hari ini adalah kes jangkitan tempatan. Itu termasuk 5 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Sementara itu, 3 kes telah disahkan sembuh di Pusat Pengasingan Kebangsaan, membawa kepada jumlah kes yang sembuh sebanyak 322 kes. Ini bermakna terdapat 218 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 2 kes berada dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan alat pernafasan, manakala 2 lagi kes adalah di bawah pemantauan rapi di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,210 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 164,809 ujian. Menteri Kesihatan juga mengalu-alukan penyertaan pekerja kesihatan yang pada masa ini bekerja di klinik-klinik swasta atau yang sudah bersara dan mempunyai keupayaan yang berhasrat untuk menjadi sukarelawan kesihatan. Bagi individu yang berminat, bolehlah menghubungi 7455-109. Sementara itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah berhubung terus dengan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan atau MOH Emergency Operation Center di talian 7295-712 semasa waktu bekerja. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga memerlukan bantuan orang ramai, khususnya penderma-penderma darah untuk tampil menderma darah bagi menampung keperluan di hospital-hospital kerajaan. Sesiapa yang hadir untuk menderma darah adalah dinasihatkan untuk memakai sungkup muka, mengamalkan kebersihan diri dan melakukan langkah-langkah penjarakan fizikal pada setiap masa. Pada ketika negara sedang berdepan dengan situasi wabak yang semakin meningkatkan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan kerap mencuci tangan, memakai sungkup muka pada setiap masa, khususnya apabila berada di dalam bangunan atau semasa berada dalam keadaan sesak di dalam atau luar bangunan.
mendapatkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 mengikut jadual tempahan masing-masing. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk menambah slot dan tempat vaksinasi dalam masa yang terdekat ini untuk membolehkan lebih ramai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam mendapatkan suntikan dengan selamat. Berjumpa dengan doktor dan melakukan ujian swab SARS-CoV-2 jika mempunyai tanda-tanda jangkitan. Dan janganlah keluar rumah termasuk untuk hadir mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 jika anda telah menerima arahan kuarantin atau pengasingan diri. Sesiapa yang mempunyai kod BruHealth berwarna merah dan ungu tidak dibenarkan keluar rumah sama sekali, kecuali untuk mendapatkan rawatan perubatan. Ini adalah menyalahi Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Selain itu, janganlah benarkan orang lain masuk ke rumah anda jika anda dalam kuarantin atau pengasingan diri. Dan janganlah keluar rumah jika tidak perlu. Teranah di rumah dan lakukan kaedah work from home bagi membantu kerajaan mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Lakukan penjarakan fizikal jika terpaksa keluar rumah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun menggunakan titah perkenan bagi pengemaskinian langkah-langkah interim untuk mendokong beberapa sektor swasta tertentu dalam menangani cabaran-cabaran hasil dari penularan COVID-19 di negara ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua memaklumkan langkah-langkah interim itu berkuat kuasa pada 1 Ogos 2021 dan akan berjalan sehingga 31 Disember 2021. Pertama, penangguhan pembayaran atau deferment ke atas caruman TAP dan SCP bagi pekerja-pekerja tempatan yang berpendapatan RM1,500 Brunei sebulan dan ke bawah di sektor-sektor yang terjejas di dalam kategori perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS, iaitu dengan jumlah pekerja yang tidak melebihi daripada 100 orang sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Caruman oleh syarikat-syarikat akan dibayar terlebih dahulu oleh pihak kerajaan untuk memastikan bayaran dividen tahunan kepada pekerja-pekerja di sektor swasta tidak akan terjejas. Dalam pada itu, syarikat-syarikat terjejas adalah disarankan untuk menghadapkan permohonan kepada Tabung Amanah Pekerja ataupun TAP melalui email payments@tap.com.bn bagi mendapatkan kemudahan yang dimaksudkan. Syarikat-syarikat yang telah dibenarkan untuk membuat penangguhan pembayaran TAP dan SCP adalah dikehendaki membayar balik kepada pihak kerajaan dalam masa 1 tahun selepas tempur kemudahan ini berakhir. Kedua, memberikan subsidi pembayaran gaji sebanyak 25% kepada pekerja tempatan di PMKS yang mempunyai pekerja yang tidak melebihi daripada 100 orang dari 1 hari bulan Ogos hingga 31 hari bulan Disember 2021. Pemberian subsidi ini adalah bertujuan untuk membantu meringankan beban kepada PMKS, khususnya kepada pekerja-pekerja tempatan yang menerima gaji pokok sebulan RM1,500 Brunei dan ke bawah, dan mencarum dengan Tabung Amanah Pekerja. Selaras dengan objektif kerajaan untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan ini, dipohonkan kerjasama kepada syarikat-syarikat untuk menghadapkan borang permohonan yang telah lengkap diisikan melalui email kepada
payments@tap.com.bn. Borang tersebut boleh dimuat turun melalui laman web www.tap.com.bn. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua lagi, kerajaan juga akan membiayai caruman SCP bagi membantu mereka yang bekerja sendiri yang terkesan dari wabak. Ketiga, kerajaan akan membiayai caruman SCP kepada golongan yang bekerja sendiri dalam tempoh yang dinyatakan tadi. Langkah ini adalah untuk membantu mereka yang bekerja sendiri yang terkesan dari wabak ini bagi memastikan mereka akan mempunyai perlindungan survivorship fund yang berterusan. Keempat, memberikan sekurang-kurangnya 30% diskaun ke atas kadar sewa bangunan kerajaan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengikut perusahaan yang terjejas. Ini adalah untuk membantu mengurangkan kos operasi kepada pengusaha yang dimaksudkan. Kelima, memberikan tax discount sebanyak 50% ke atas cukai pendapatan korporat bagi tahun taksiran 2022 kepada sektor yang terjejas. Ini adalah untuk membantu para peniaga yang sedang mengalami penurunan pendapatan semasa menularnya wabak ini. Dan pada itu, untuk mendapatkan kemudahan ini, syarikat-syarikat adalah dikehendaki membuat filing mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan oleh bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Keenam, memberikan 20% diskaun untuk bil-bil air dan elektrik ke atas syarikat-syarikat yang terjejas. Ketujuh, pengecualian sementara duty custom dan duty excise bagi produk-produk personal hygiene ataupun kebersihan diri hingga bulan Disember 2021. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menggariskan Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi pihak Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan Persatuan Bank-Bank Brunei melanjutkan beberapa langkah-langkah yang telah diumumkan tahun lepas sehingga 31 Disember 2021. Langkah-langkah yang dimaksudkan adalah dalam bentuk penangguhan pembayaran pokok pinjaman atau pembiayaan dan pengecualian bayaran dan charge. Untuk maklumat lanjut mengenai langkah-langkah berkenaan, orang ramai bolehlah menghubungi bank masing-masing atau menghubungi BDCB di talian 831-8388 atau melalui email info@bdcb.gov.bn. Dalam hubungan ini, pihak kerajaan masih menyediakan berbagai perkhidmatan untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana dengan agensi-agensi berkenaan seperti Buy Local Produce Campaign, penyediaan e-commerce platforms dari Darussalam Enterprise, inisiatif perbelanjaan sepanjang hayat ataupun lifelong learning, khususnya latihan-latihan upskilling dan reskilling dari Manpower Planning and Employment Council, Community for Brunei dari Bank Islam Brunei Darussalam dan sebagainya. Ini termasuklah pelanjutan tempoh kontrak Prentice iReady disambung sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan
bahawa bermula hari ini, 13 Ogos 2021, tempoh masa beroperasi di pejabat secara fizikal atau work from office bagi semua kementerian dan agensi-agensi perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun adalah sama seperti yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadan. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Usaha tambahan ini akan dapat mengurangkan perjalanan keluar masuk pejabat bagi mereka yang diperlukan bekerja di pejabat secara fizikal, yang mana akan mengurangkan lagi risiko jangkitan dan akan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada para essential workers. Penggemaskinian tempoh bekerja ini merupakan usaha tambahan kepada kaedah-kaedah diperbenarkan di dalam Business Continuity Plan sehingga kini yang telah diaktifkan, khususnya pelaksanaan flexible working arrangement dengan kaedah blended work from home and work from office, serta mengurangkan keperluan tenaga kerja untuk hadir ke pejabat secara fizikal pada satu-satu masa. Langkah-langkah pengawalan yang disebutkan tadi adalah sementara sahaja sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebagai usaha berterusan dalam membendung penularan COVID-19, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menyatakan BIBD berhasrat untuk mengaktifkan semula inisiatif Community for Brunei. Inisiatif tersebut merupakan salah satu daripada program tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility BIBD. Di samping Corporate Social Responsibility lain, iaitu BIBD Alaf, BIBD Seed, BIBD Catalyst dan BIBD Connects. Objektif Community for Brunei kali ini adalah untuk menyediakan digital platform bagi mengumpulkan sumbangan bagi badan-badan bukan kerajaan ataupun NGOs melalui digital platform Community for Brunei dalam usaha bagi mendukung pasukan perubatan barisan hadapan, frontliners, khususnya yang bertempat di National Isolation Center di daerah Tutong dan juga beberapa pusat cawangan vaksinasi di seluruh negara dengan memberikan bekalan yang diperlukan seperti scrubs, makanan dan keperluan harian. Orang ramai yang mengunjungi digital platform ini juga akan dapat melihat mana-mana NGOs yang sedang mengumpulkan dana sumbangan, di mana dana sumbangan ini akan disalurkan dan jumlah yang diperlukan bagi NGO untuk mencapai matlamat sumbangan mereka. Memudahkan orang ramai untuk mendaftar sebagai sukarelawan untuk turut serta berganding bahu menyokong bakti dengan mengikuti pertubuhan-pertubuhan NGOs seperti sukarelawan belia COVID-19 dan Brunei Red Crescent Society, pada mana di antara inisiatif-inisiatif NGO ini adalah seperti pembahagian makanan dan sungkup muka kepada golongan yang kurang bernasib baik dan juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mendukung usaha Kementerian Kesihatan melalui kempen vaksinasi Keep Brunei COVID Safe dengan meningkatkan kesedaran dan menggalakkan orang ramai untuk menerima suntikan vaksin dan membantu PMKS yang berhasrat untuk menjadi vendor di dalam virtual marketplace dan meneruskan perniagaan mereka secara virtual demi keselamatan pekerja dan pelanggan serta kelangsungan perniagaan mereka. Sementara itu, beberapa langkah diambil dalam memelihara kesejahteraan petugas barisan hadapan, kapasiti di Pusat Pengasingan Kebangsaan
persediaan negara dalam menangani gelombang kedua dan saranan kepada syarikat-syarikat tempatan yang terjejas. Menteri Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk bersabar ketika hendak mendapatkan suntikan vaksin dan proses ujian swab. Memandangkan jumlah yang ingin mendapatkan perkhidmatan begitu tinggi mengenai jumlah petugas barisan hadapan yang diperlukan, Yang Berhormat menjelaskan lebih ramai khidmat sukarelawan kesihatan diperlukan memandangkan situasi pandemik ketika ini. Kementerian Kesihatan juga akan memindahkan kes-kes aktif yang mempunyai simptom ringan ke tempat lain jika kapasiti pusat pengasingan kebangsaan penuh. Dalam menangani gelombang kedua jangkitan, beberapa persediaan telah dilakukan oleh kerajaan dan kerjasama semua pihak adalah amat penting pada ketika ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa sesi soal jawab mengongsikan hasil kutipan COVID-19 Relief Fund setakat pukul 4 petang kemarin melebihi RM77,000. Mengulas mengenai syarikat-syarikat tempatan yang terjejas, Yang Berhormat menasihatkan agar syarikat-syarikat terus mengekalkan para pekerja mereka. Kementerian Kesihatan telah menerima sumbangan dari pihak-pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan, dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Yang dimuliakan Pihin Kapitan Lela Diraja, Datuk Paduka Goh King Chin, menyerahkan sumbangan cek bernilai RM300,000. Sementara itu, Huaho Group of Companies menyerahkan sumbangan cek bernilai RM300,000. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah berhubung terus dengan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan atau MOH Emergency Operation Center. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan memaklumkan semua kaunter-kaunter perkhidmatan di Ibu Pejabat Jabatan berkenaan dan cawangannya di daerah Belait akan ditutup sementara bermula esok 14 Ogos 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kaunter-kaunter perkhidmatan di Cawangan Tutong dan Cawangan Temburong adalah masih beroperasi pada sebelah pagi sahaja bermula 8 pagi hingga 11.30 pagi melalui kaedah tempahan awal. Urusan kaunter-kaunter perkhidmatan di Cawangan Tutong dan Cawangan Temburong hanya akan menerima permohonan daripada penduduk yang bermestautin di daerah Tutong dan Temburong sahaja dengan mengambil kira kapasiti yang terhad. Bagi tempahan awal perkhidmatan di kaunter-kaunter perkhidmatan Cawangan Tutong dan Cawangan Temburong boleh dibuat semasa waktu bekerja dengan menghubungi talian yang tertera. Walau bagaimanapun, perkhidmatan kategori esensial akan masih dijalankan di sepanjang tempoh penutupan kaunter-kaunter perkhidmatan. Manakala perkhidmatan permohonan bagi penyambungan pas kerja, penyambungan pas lawatan sosial, profesional, perniagaan, kad pengenalan pintar dan permohonan baharu kelahiran, kematian dan anak angkat ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Manakala itu, perkhidmatan permohonan bagi penyambungan pas kerja, penyambungan pas lawatan sosial, profesional, perniagaan, kad pengenalan pintar dan permohonan baharu kelahiran, kematian dan anak angkat ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang maklumat lanjut boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang www.immigration.gov.bn.